juga dari aspek perundangan bagaimana. Jadi saya kira untuk soalan yang terakhir bagi pusingan pertama ini, saya ingin ajukan kepada saudara Ryan, adakah MA63 dan perkara 20 merupakan dokumen sejarah yang sah dari sudut pandang perundangan? Jadi boleh jawablah. Oi, begitu. Senang saja tu. Ya. Itu saja. Ya, dokumen 20 perkara ni memang sah. Perjanjian Malaysia 63 memang sah. Dokumen-dokumen ni memang wujud, macam Saudara Azrul cakap tadi, memang wujud. Tapi ada satu perkara yang mengenai 20 perkara ni. Itu pada pandangan saya satu memorandum, bukan satu perjanjian. Ini mesti, banyak orang yang cakap perjanjian 20 perkara 20 points agreement. Nonsense. Dari sudut perundangan lah, satu lecture contract law. Dalam satu perjanjian ada apa? Biasanya paling basic. Orang kan, siapa yang sign kan? 20 perkara, siapa yang sign? Adakah tanda tangan? Kalau Malaysia Agreement disign oleh 5 parti, Britain, Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura kan? 20 perkara ada yang sign? Tidak. Bukan satu perjanjian. Itu satu memorandum yang dihantar kepada Lord Lansdowne bila beliau buat IGC report. Kemudian lepas tu, bila IGC report sudah dikeluarkan, Legislative Council Sabah, macam parlimen lah sekarang, tapi dulu mereka belum ada pilihan raya kan. Legislative Council pada 13 Mac 63 luluskan IGC report ni. Jadi itulah cara, bukan 20 perkara, tapi IGC report menjadi dokumen yang sah dari segi undang-undang. 20 perkara tu sort of dikandungi dalam IGC report. Itu bezanya. Kemudian IGC report digunakan dalam Malaysia Agreement. Malaysia Agreement ini, ya, ini tidak boleh dipetikai. Ini dalam dokumen yang sah, valid. Sebab ditandatangani di London 9 Julai 63 oleh 22 orang. Kalau dari Sabah 6 orang. Dalam Malaysia Agreement ada 11 artikel, tapi tebal juga lah. Itu tebalnya. Banyak perkara dikandungi dalam Malaysia Agreement, termasuk Perlembagaan Sabah, Perlembagaan Sarawak, dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Singapura pada masa itu. Jadi itu yang saya nak katakan, yang Malaysia Agreement ni kan, basically dia kata, okay, British letak tangan, dia tidak macam petangan lagi. Selepas 16 September Malaysia akan dibentuk, dan Malaysia akan terdiri daripada Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Itu. Jadi dokumen yang untuk saya lah, dokumen 20 perkara, dan lagi penting lagi Malaysia Agreement. Tapi yang paling penting sekarang pada masa kini, yang valid, yang binding, ada kuasa undang-undang, adalah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Sabah, Perlembagaan Sarawak, dan Perlembagaan Persekutuan. Itu yang paling penting. Malaysia Agreement dan 20 points to good historical background, dokumen yang bagus dari segi sejarah, kerana itulah pembentukan Malaysia. Tapi sekarang, apa yang valid, apa yang digunakan dalam parlimen, apa yang digunakan dalam kabinet, ministry, apa yang berkuasa terhadap semua rakyat,
Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Jadi itu dokumen yang patut kita lihat. Untuk saya rasa kabotaj polisi itu tidak sah, tapi bukan kerana Malaysia Agreement, tapi kerana Perlembagaan Malaysia sekarang. Itulah. Dan yang saya rasa yang sejarah-sejarah 20 perkara dan Malaysia Agreement sudah di cover oleh saudara Azrul dan jadi apa lagi? Okay. Tapi okey. Sebelum saya akhirkan pusingan pertama ini, saya nak tegaskan senario politik kita sekarang. Ini sudah lari dari undang-undang lah. Senario politik kita sekarang kita tidak patut lihat sejarah saja. Kita patut lihat sekarang dan masa depan. Itu yang penting. Kita berjuang untuk apa? Berjuang untuk kita kan, dan generasi akan datang. Itu yang penting. Jadi jangan lihat dulu punya perkara saja. 20 perkara Malaysia Agreement itu sangat penting. Betul. Perlembagaan persekutuan itu sangat penting. Tapi itu satu aspek saja. Malaysia Agreement dulu memang relevan 50 tahun lalu kan. Tapi sekarang kita senario politik kita cakap apa? ISA, AUKU, kebebasan suara, barang naik, apa lagi? Skim perumahan, kereta, minyak. Untuk saya itu yang lebih penting lagi dari mencakap sejarah-sejarah. Tapi itu pandangan saya lah. Tapi jawab lagi lah pusingan kedua nanti. Okay.